ni. Alright. Alright, so record Alright, so basically Abang Z tu saya punya idola lah kat Prudential ni. Sedikit pengenalan sebelum saya perkenalkan diri kita. Abang Z tu bukan seorang pegawai custom yang join ke dalam Prudential. Sedikit saya kredit dekat kita punya MC pada malam ni. Alright, so sebelum kita pergi lebih jauh untuk bercerita tentang macam mana pengalaman saya pada hari ini. Alright, so kita test energi sedikit. Alright, so selamat pagi Prudential. Pagi. Luar biasa. How you feeling today? Good, very good, excellent. Oh yes. Alright, itulah kita punya culture di Prudential. Alright, so sedikit selingan. This is disclaimer. I'm not the motivator. I'm not the trainer. I'm just the agent insurance ataupun takaful consultant. So this is my story lah. My life learning process. Alright, so this is disclaimer. Apa yang baik kita boleh ambil, apa yang tak baik you all boleh buang jauh-jauh. Alright, so next slide. Okay, so tajuk saya pada malam ni, people love to listen people's story. So malam ni saya nak bercerita lah. Bercerita berkenaan dengan apa? Tajuk yang saya nak ceritakan pada malam ni adalah work satisfaction versus income satisfaction. #mastermind. Itu hashtag saya pakai dulu sampai sekarang lah. So maksudnya dalam bahasa Melayu, kepuasan bekerja ataupun kepuasan ada duit. Tengok macam mana kita punya. So sedikit pengenalan tentang diri saya. Nama saya Muhammad Fadil bin Syafi'i. Lahir pada 23 Julai 1989. Masih lagi muda. Okay. Saya adalah ayah kepada 4 orang anak yang berasal daripada Kuala Terengganu. So this is my story. Okay, next. So tak kenal maka tak cinta, betul tak? So saya akan memperkenalkan diri saya, tapi saya akan start dengan saya punya education background dululah. Tapi sedikit selingan, dalamnya ada tak orang-orang Pantai Timur? Kalau ada orang Pantai Timur, boleh tak tolong check dekat chat tu nombor 1, saya nak tengok, ada tak Pantai Timur? Sebab malam tu dia. Itu dia Hazim. Kita ada Fazrul Pantai Timur, Haziq, Syira, ramai malam ni daripada Pantai Timur. Alright. So basically saya tanya tu kenapa kadang-kadang tu mungkin terkeluar bahasa Pantai Timur. Sebab yalah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Pantai Timur dan sebagainya. Alright, so kita start balik. Education background. So basically saya kadang-kadang tu ada satu mindset. Mungkin ada beberapa orang kat dalam ni juga mempunyai mindset yang sama. Education background, belajar sebab nak duit. Kita dididik dulu, yes aku nak kena belajar pandai-pandai. Bila dah besar nanti aku nak kerja bagus-bagus sebab nak dapat income yang bagus. Alright. So mungkin kita ada persamaan dekat sini. Okay. Pada 2001 hingga 2006 saya bersekolah di sekolah rendah Kampung Tengah. Saya nampak seorang schoolmate saya dalam ni. Nama dia Suhaili Omar. Alright. So and then saya bersambung belajar di Sekolah Menengah Sains Dungun, boarding school. And then saya teruskan pengajian saya di Matrikulasi International Islamic University Malaysia, UIA, untuk Pre-Engineering Matriculation Program. And then saya continue untuk Bachelor Engineering Mechatronics di International Islamic University Malaysia, Gombak. And then saya continue untuk sambung Master full time, Master of Science Mechatronics secara research mode pada tahun 2015 sampailah sekarang, tapi tiba-tiba hilang. Kenapa hilang? Nanti saya cerita. Alright, so sedikit sebanyaklah tentang saya punya education background. Alright, so next. So kalau dekat sini kalau ada soalan tiba-tiba kan, dah dapat soalan kan, terus je chat dekat tulis je dekat chat. Mungkin nanti hujung nanti you all dah tiba-tiba ada soalan, tiba lupa kan nak tanya kan. Terus tulis dekat chat, nanti kita boleh take note. InsyaAllah kita akan berbincang pada sesi soal jawab nanti. Alright, so sedikit sebanyak berkenaan dengan working experience. Inilah pasal work satisfaction versus income satisfaction. So sejak saya PMR lagi, zaman kecil-kecil lagi memang dah suka buat bisnes lah. Bukan suka buat bisnes, memang mencari duit untuk sara keluarga, cewah. Dia macam klise kan, kita hidup susah dan cari duit, itu memang klise lah kan. So bila dah ada kesedaran tu, bila dah sejak PMR lagi, dah kecil-kecil dah start bekerja lah, mendedahkan diri macam mana dunia luar untuk mencari pekerjaan. Saya sempat bekerja di kedai mas sejak saya pada Form 3, dan ada juga kedai makan. Kedai mas tu kedai pakcik saya. Saya rasa anak dia di malam ni. Okay.
So and then pada 4 Februari 2013 hingga 10 Jun 2013 saya sempat menjadi demonstrator dekat Kuliah of Engineering UIA. And then saya alhamdulillah macam saya cakap tadi, study for income kan, study for money kan. So memang daripada sekolah menengah lagi saya dah alhamdulillah dapat scholars. And then bila dapat sekolah tu terus dapat kerja lah kan. So pada 3 September 2013 sehingga 21 April 2016 saya telah dapat first job saya sebagai Executive Test Engineer R&D di Proton Sinar Berhad Shah Alam. Siapa dekat sini asal Proton? Ada tak? Ada. Boleh tak check 1 ke 2 ke? Ada? Okay, tak ada. Belum ada. Sebelum ni ada. Saya punya teammate dekat dalam ni. And then selepas saya berada di engineer di Proton, saya telah berhijrah. Fitri, Proton. Alright. So saya telah berhijrah daripada Proton Shah Alam, saya berhijrah ke Post Malaysia HQ and then dipindahkan ke Johor Bahru sebagai resident engineer. Then covering head of facility, asset facility manager di Johor lah. So basically dia ada cerita di sebalik kenapa penghijrahan saya. Pada 2013 hingga 2016 wife saya dapat offer untuk jadi guru di Johor. Bila dapat offer jadi guru di Johor, situ ada konflik lah because saya di Shah Alam, saya stay dekat Kota Damansara. Tadi ada orang Kota Damansara tadi kan. So bila wife saya dapat offer di Johor, so family cakap rugilah pasal cikgu tu government. Mungkin ketika itu kita orang rasa it's not option for PJJ. Memang kita orang memang tak nak PJJ lah. So kita orang pun berhijrah ke Johor. Yang menjadi isu dia adalah saya ketika itu ada bond dengan Proton. Bila kita sekolah ni kita ada bond. Okey, bila kita ada bila sekolah ni ada bond, so kita terikatlah dengan tempat kerja kita di Proton tersebut. Okey, bila terikat dengan sesuatu company, bila kita nak pindah ke satu company, so ada amount yang nak kena bayar. Okey, so disebabkan oleh saya bond, tapi dalam masa yang sama saya memang tekad untuk tak nak PJJ. And then saya tak silap saya resign 24 hours kot daripada Proton tu terus ke Johor untuk pergi bersama-sama rumah saya lah untuk posting di Johor. Tapi alhamdulillah saya punya HR di Shah Alam tu dia call balik. Basically diorang ada offer saya untuk seconded. Seconded tu dia transfer. Kita orang dalam Proton ni satu company which is DRB Highcom, anak syarikat. So kita ada Proton, kita ada Post Malaysia, BM Muamalat dan sebagainya. So saya berjaya untuk dipindahkan ke sana dalam satu company anak syarikat yang sama untuk meneruskan saya punya bond. Okay. So bila saya dapat kat sana tu saya memegang jawatan sebagai resident engineer, tapi dalam masa yang sama jawatan yang diberi tanggungjawab kepada saya adalah untuk menjadi head of facility management di Johor. Basically dia akan cover tiga portfolio lah. Pertama, dia akan cover bahagian projek. Yang kedua, dia akan cover bahagian property. Dan yang ketiga, dia akan cover bahagian maintenance. So, dia ada macam culture shock kat situ. Daripada kita jaga mesin, engineer on the electrical and integration, tiba-tiba masuk civil. Dekat situ ada timbul konflik. Dulu jaga mesin kan, tekan hijau jalan, tekan merah berhenti. Tapi bila dah contour dengan orang ni, tekan hijau tak jalan-jalan, tekan merah tak berhenti. Itulah sifat-sifat manusia kadang-kadang tu. Kita deal dengan orang macam tu. Okay. And then dalam masa perjalanan saya bekerja itu, saya telah menceburi bidang prudential ni sejak 13 Oktober 2015 secara part-time. And then saya full time pada 13 Mac 2015 hingga sekarang alhamdulillah di Johor. Nanti saya cerita macam mana konflik tu berlaku. Okay, next. Dengar tak susah dengar kan? Sedikit selingan lah kan gambar kan. Saya sengaja letak muka saya kat tengah tu. Hashtag saya pernah kurus. Nampak tak? Hashtag saya pernah kurus. Itulah kenangan-kenangan saya bekerja sebelum ini. Saya sekolah Proton, tu antara best saya ketika belajar dulu.
And then gambar yang paling kiri tu, alhamdulillah ada peluang bertugas di luar negara sebagai test engineer di IDIADA Spain. Nampak saya paling kecil kan? Sebenarnya uh, memang saiz diorang tu luar biasa. Orang Europe ni saiz diorang luar biasa. Jadi paling kiri tu saya punya boss, section boss lah, Encik Usnan. Dia yang ketua EE saya untuk kerja kat sana. So ada pengalaman sikit berada di overseas. And then paling kanan bila saya dah transfer ke dalam post. Basically post ni best kerja, environment best. Proton pun best juga. Cuma dia punya environment tu dia kalau technical side ketika saya berada di dalam post. Tapi bila untuk manageable level skill berada di post Malaysia. Kenapa saya turn to business apa ni, kerja part time post, masuk pada post tu sebab saya nak cuba the new punya ni lah. Ini pengalaman kerja. And then nampak kereta tu dekat overseas tu lah. Suka travel dekat sana sebab tiba-tiba saya kereta dan kita pergi jalan kat Europe tu. Itu pengalaman saya dekat kerja kat sana. Okay, next. Alright. So saya cerita why income satisfaction money satisfaction. Basically bila saya kerja tempat lama dulu, saya punya big why saya adalah saya suka bekerja. Personally saya engineer memang suka bekerja. Tapi kadang-kadang tu bila kita dah suka kerja, kadang-kadang tu bila apa yang kita dapat tu kita rasa malu tak dengan apa yang aku buat. Okay, so bila saya calculate balik, saya punya potensi diri, saya dah pergi kerja, balik kerja, dah belajar pandai-pandai kan. Tapi company bukan tak bagus, company bagus, tapi mereka hanya mampu bayar dekat saya. Saya dah kira everyday increment 0.15 sen. Itu nilai diri saya. Takkanlah nilai saya 0.5 sen kan. Jadi saya cuba untuk mencari alternatif lah. And then dengan sedikit macam influencers lah bagi diri saya namakan tajuk dia adalah Jutawan daripada Planet Jupiter versus Die Standing Mentor. So basically pada tahun 2013 ketika saya menjadi demonstrator di UIA, saya punya lecturer dia pakai superbike GS 10201 200. Dia memang suka superbike. So dia ada satu pegangan yang mana walaupun dia kerja, so dia ada buat benda lain juga. Dan dia bagi saya buku tu. So saya agak taksub dengan buku tu. Buku tu dia menceritakan berkenaan dengan income. Alright. So basically buku tu cakap income ni ada 4 jenis. Kita ada active income, kita ada passive income, kita ada side income dan kita ada portfolio income. And then dalam buku tu juga ada beritahu 3 business yang akan make a money, which is insurance, restoran dengan produk kesihatan. Produk kecantikan. So pada Jun 2013 tu saya dah start ada that kind of mindset. Okay. So bila dah kerja, saya start mencari apa benda saya nak buat. Ketika itu active income saya adalah engineer lah. Okay, passive income saya ada buat jual kereta sikit part time. Side income passive income saya dapat kereta sewa sedikit, and then side income saya buat jual kereta sikit, portfolio saya buat property sedikit ketika itu. Alright. So bila masuk September 2016, so saya enhancekan lagi saya punya plan tu seperti mana saya cakapkan tadi. So saya buat semua benda. Okay, based on the buku tu punya cerita tu, saya nak implement lah apa yang buku tu cakap. Dan pernah tak korang dengar satu pepatah, kalau kita berguru dengan buku tanpa bertalaki, kita ibarat berguru dengan so kita akan jadi sesat sebab kita mungkin tak faham apa sebenarnya kehendak yang disampaikan dalam buku tersebut. That's why bila saya join dekat Prudential, saya jumpa mentor. Beberapa orang mentor saya lah. Pertama sekali which is saya punya great mentor, which is Coach Encik Zuhaimi Ibrahim. Dia cakap, yes, you boleh buat semua benda. Tapi kalau you buat semua benda, you akan die standing. You akan dapat surface. Tapi kalau you buat semua benda, you akan die standing. Bermaksud die standing itu adalah dia is not the real business, tapi lebih kepada money manipulation. Dia macam buat kat sini dapat income, lepas tu keluar kat sini, masuk kat sini. Dia lebih kepada duit tu ada tapi on the numbers sahaja. You tak boleh enjoy pun that money. Alright. So
mindset saya sebelum ini, influence daripada buku Jutawan dari Planet Jupiter tu, Aziz, saya lupa nama dia punya penulis. So understanding saya adalah very taksub kepada 3 portfolio income tersebut. And then saya telah mencuba pelbagai bisnes yang mana saya kategorikan sebagai active income tadi, passive income tadi. Azizi Ali, yes. Alright, terima kasih Afiq. Alright, so saya ingat tadi. Mungkin pemahaman saya tu mungkin tidak tepat. Okay, that's why when I join to Prudential melalui side income insurance, so saya jumpa mentor. Dia kata yes, kita tidak memperlekehkan kerja-kerja lain because kita need each other. Cuma macam mana cara pendekatan kita untuk buat benda tu. Okay, so memang saya really work on that. Apa yang saya share tadi, memang ada masuk tapi banyak keluar. Banyak losses. Bila pandemik lagi banyak. And then, passive income yang saya buat sebelum ni, insurance, sebagai side income saja, objektif utama saya adalah saya nak mencarum takaful because saya ada awareness, tapi saya nak commission saya yang bayar saya punya caruman bulanan tu. That's why saya buat part time agent insurance. Alright, faham tak? Itu saya punya mindset dulu. Why I join to takaful business. And then saya punya penyakit sebelum ini adalah terlalu banyak ataupun jadi macam tak percaya 100% kepada orang yang buat. Sampai saya kena study macam mana orang tu buat sampai saya boleh buat. Sebagai contoh, saya nak beli kereta, saya belajar sampailah saya boleh jual kereta. Dan saya jadi penjual kereta. Saya beli insurans takaful sampai saya belajar sampai saya boleh jadi takaful consultant. Saya beli rumah, alhamdulillah beli rumah sampai saya boleh jual rumah. Dan saya dah jual rumah juga. Itu saya punya penyakit dululah. Tapi bila saya dah join, jumpa the great mentor, kalau you buat semua, you akan die standing. Mentor is the right thing lah, because bila kita dah jumpa mentor, diorang dah melalui pengalaman dalam bisnes tersebut, diorang dah pernah jatuh dalam lubang dan dia akan guide kita, oh jangan lalu jalan ni, nanti you akan jatuh. So itu yang menjadi titik permulaan untuk saya nak fokus sama ada saya teruskan bisnes saya part income tadi ataupun saya fokus kepada satu. Alright. So apa yang mentor saya cakap, kalau you buat semua benda, you akan die standing sebab kita tak boleh peluk semua pokok. Dalam satu masa, kita hanya boleh peluk satu pokok saja. So, bila kita dah try, and then you have to decide lah which one you want to really focus on the business. Okay, dalam bahasa Melayu dia adalah, kita tak boleh buat semua benda dalam satu masa. Okay, bila you decide mana satu yang very potensi untuk buat, yang nampak you punya career. So, for me, saya pergi kepada Prudential. Okay, so and then, saya punya coach, Zuhaimi, bila saya dah pindah ke Johor, Coach Zami cakap, okay, you have the great mentor dekat JB. Fight for income for children and others. So pada Februari 2019, saya turn to full time. Dan itu memang saya really on pada saya punya mentor di Johor lah, iaitu Kak Ida dengan Ustaz. So hari ni Kak Ida dengan Ustaz, saya kredit tu pada Kak Ida dengan Ustaz lah pasal banyak membimbing kami di Johor. Alright. So, apa yang saya belajar daripada Kak Ida dengan Ustaz tu, how to take care the spouse. Sebab cabaran dia dekat sini, tak ada pun orang yang bercita-cita untuk jadi ejen insurans. Siapa kat sini, ejen kat sini, oh saya nanti besar nak jadi ejen insurans. Ada tak? Kalau ada, saya satu. Tak ada. Saya dulu memang anti insurance. Saya mengaku kat sini lah. Kenapa saya beralih kepada insurans ni? Because saya dah ada pengalaman. Bila claim company DRB tu dah burst budget, and then saya start untuk mencari personal medical card dan sebagainya lah. Bila dah dapat awareness, kita pun work on that. And then saya punya agent pun cuba terangkan macam mana income boleh dapat daripada business Prudential ni. Nanti saya akan share insyaAllah. Okay, so daripada great mentor di Johor, belajar macam mana cara untuk menjadikan business sebagai family business. Dan paling penting adalah how to love agency untuk dapat ownership di sini. So, this is process. Saya cerita malam ni adalah macam mana proses saya daripada kerja yang banyak-banyak tu turn to agent, dan alhamdulillah saya stay dekat sini until now since 2015 sehingga 2022. Ini saya punya cerita lah. Alright. So, next.
Ini pada awal-awal pembabitan saya sebagai full time agent. Kan tiba-tiba kan duduk bilik bebas aircon kan, ada kita punya ada staff kata okey Akram jom kita pergi outstation bla bla kan. Tiba duduk di dan sebagainya kan. Alright. So inilah saya bermula. So saya nak kredit juga kepada kandidat-kandidat malam ni. Tahniah kepada all the candidate because you dapat hadir malam ni. Saya percaya all of you ni daripada klien-klien agent dalam ni, betul tak? Betul tak So tahniah pada korang yang hadir pada malam ni sebab memberi peluang untuk memberi peluang pada diri sendiri untuk tahu macam mana bisnes ni berjalan. Alright. So dalam ni kalau you nampak ada muka-muka yang you all mungkin kenal, you all punya agent dan sebagainya. Kita ada Haikal, kita ada Lia Hazim, kita ada Hairi, kita ada Zaid, kita ada klien saya malam ni dia ada. So basically kita orang dilatih. Setiap benda ni kita akan dilatih untuk menjalani proses-proses untuk sebagai seorang agent lah. Kadang-kadang proses ni sebenarnya adalah latihan untuk merendahkan ego. Ini proses yang kita akan lalui insya-Allah. Alright. So next. Okay. Alright. So sedikit reward and recognition. So tak banyak pun kalau compare kepada saya punya senior-senior. So Life Club Qualifier, Prudential Planner since 2020 hingga 2021, Star Club. And then Prudential ni banyak lontarkan challenge contoh sebagainya Apple iPad. Ni CEO challenge bagi iPad free. Kita bagi jadi sport voucher, Apple voucher, cash dan sebagainya. Dan Cesa Club, Langkawi, Jom Krawi Shenzhen dan sebagainya. So ini antara challenge-challenge yang Prudential bagi sebab untuk encourage agent tu untuk buat. Kalau kerja company lain, kalau tak buat kita kena, betul tak? Tapi kat Prudential ni kalau you tak buat itu tak dapat lah. Tapi kalau you buat you dapat. Dapat better, dapat more on top of commission. Okay, next. Okey tak? Saya cakap okey ke laju sangat? Okey tak? Okey. So contohlah saya macam selalu saya takut nanti saya cakap seorang, okey Alright. So ini antara okey, alright. Terima kasih. So ini antara sedikitlah pencapaian-pencapaian saya. Tak tinggi pun tapi since 2019 tu saya start full time, startlah dah ada sedikit toppers, champion dan sebagainya. Kat sini saya punya first strike Ayota saya, kita ada Day, kita ada Dr. Arif, kita ada Kak Su, kita ada Kak Pak I, kita ada dan sebagainya. Itu antara orang kuat di Prudential Group Johor lah. Okay, next. Okay, award and recognition pun sama juga. Okay, so basically kalau you tengok baju merah tu, itu adalah percutian pertama saya ke overseas trip Prudential. Dia beza, walaupun saya pernah kerja overseas sebelum ni, saya pernah bercuti mana-mana, tapi dia punya feeling dia tak sama. Pergi bercuti title kerja dengan pergi bercuti betul-betul bercuti. Itu excitement yang saya akan dapat, nanti saya akan share. And then yang paling bawah tu itu adalah first award yang saya dapat pada 2015 Rookie Camp. Okay, yang bawah tu juga dekat Pak I tu kan. Kalau siapa yang kenal Pak I tu kan. So basically itu saya punya introducer datang untuk full time kan saya. Tapi time tu saya quite ego, tak nak kan. Apa ngarut ni, insurans ni. So yang dekat sana tu macam Din, Kak Pak I, diorang full time dulu. Alhamdulillah. Dan sekarang ni diorang dah level manager. So apa yang saya dapat simpulkan dekat dalam career ni, kalau you betul full time, this is the real time untuk you start the career dalam Prudential lah. Siapa full time dulu, insyaAllah dia akan go far and further. Compare pada saya baru full time 2019. Okay, next. Okay, so this career is very rewarding. So cerita sikit, okay, next. Okay, so kita sikit pasal commission, very general one, insyaAllah. Okay, next. So basically, kalau commission ni macam mana cara untuk kita kira? Basically, commission kita, setiap orang yang ambil, kita akan dapat commission tu, kita entitled selama 6 tahun. Contohlah tahun pertama, dia akan dapat 30%, dan tahun kedua 20% dan sebagainya. Total untuk sampai 6 tahun tu, lebih kurang adalah 141%. Contoh kalau orang ambil RM200 satu bulan. Okay, so let's say lah tahun pertama 30%, bla 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 bla. So sebulan tu, let's say kita dapat dalam 10 cases. So increment bulan itu lebih kurang dalam RM600 sebulan. Okay, next. Contoh bulan pertama Januari kita buat, dapat 10 orang. Dan kita dapat 600. Bulan kedua kita buat lagi 10 orang, dapat 600, tambah lagi 600 bulan lepas punya. So akan jadi 1200 dan seterusnya.
Continue. Cuma nanti mungkin akan ada dah, macam mana nak cari 10 orang sebulan, macam mana nak cari. Very simple. Contoh, satu hari kita jumpa 3 orang. Seminggu dah ada 15 orang. Sebulan dah ada 60 orang kita jumpa. Basically kita takaful kita tidak boleh dijual. Kita hanya share berkenaan dengan awareness. So kita sama-sama mencarum dalam akaun takaful tersebut. Okay. So dalam 60 orang sebulan kita share berkenaan awareness takaful tu. Takkanlah 10 orang sebulan tak terima idea kita. Very straightforward. Just share apa yang kita ambil, bagi awareness tentang pengalaman. InsyaAllah setahun, insyaAllah dalam 100 kali very possible. Dan potential income dalam setahun lebih kurang dalam 6,000 setahun. Okay, so tahun kedua lagi mudah dan sebagainya. Alright, so next. Okay, free treat and more reward. So saya ada masa berapa? Okay, ada lagi, jangan risau. Okay, so on top of commission, kita di Prudential bagi pelbagai reward. Antaranya trip lah. Untuk tahun 2022, Prudential start bagi free trip Langkawi, bagi cash, bagi Club Med dan sebagainya. Alhamdulillah, until now, April, saya dah qualify free trip Langkawi, Alhamdulillah. Dan saya dah dapat cash untuk Chinese New Year punya contest. And then saya pun dah hampir 2 kaki untuk dapat free trip Club Med Cerating, Alhamdulillah. So next kita ada Sempurna, Vena Australia dan sebagainya. Alright, so ini on top of commission, Prudential bagi this reward untuk boost kita punya sales. Alright, okay, next. So malam ni kita santai-santai, kita tengok gambar boleh So ini saya nak cerita sikit berkenaan dengan first trip saya dengan Prudential. So #togetherness. Memang kita boleh pergi, tapi pergi dengan tim memang lain macam. Ini saya pergi pada 14 hingga 17 Julai 2019 dekat Shenzhen, dan kita extend ke Hong Kong. Ini adalah last trip sebelum border tutup COVID. Dan ini adalah selepas saya betul-betul full time lah. Okay, next. So saya pernah baca satu buku, cakap the world is book and those who not travel read only one page. Sebelum ni travel, tiket kerja, tak enjoy. So travel tu boleh buka minda. So siapa yang tak travel ni ibarat kita baca first page sahaja. So encourage, saya start encourage untuk pergi travel. Buka border insyaAllah. Sebab lain saya doakan kita sama-sama pergi travel di seluruh dunia insyaAllah. Alright, next. Kita tengok video sikit silakan. Assalamualaikum. Okay, so kita nak ke China. Shenzhen. Kita hamba punya Maya Jitli. Mau pikul lah ya. That's why. Yang tengah tu founder tau, Sogok JB. Lepas Kak Ina tu, Ustaz. Okay, next. Assignment pun bermula. Okay, next. Ini kat airport. Ini kat airport China. Tengok. Korang pernah buat tak kat airport China? Tak sampai tu. Simpan like GoPro. Hai. Kami di Shenzhen. Cen. Tak tengok kamu. Okey. Saya pergi. Okay, so nampak tak? Korang pernah tak buat kat airport macam tu? Confirm tak pernah. Tapi kalau pergi trip, sama-sama korang, sama office, jadi macam tu lah. Itu dia punya excitement dia. Kalau kita pergi dengan team, and kita satu family lah kan. Togetherness, #togetherness. Okay, next. Macam cerita kan. Okay. Old friends are gold, new friend as diamond. If you get a diamond, don't forget the gold. To hold the diamond, you always need a base on gold. Maksudnya, kita dalam bisnes ni kita start mencari kenalan baru untuk berkawan, untuk share pasal takaful. Itu the beauty of the business. Okay. So tapi dalam masa sama kita tak tinggalkan kita punya goal kita tu, because dia adalah yang develop kita dan kita develop bersama, gold and diamond. Secara falsafah je lah.
So we grow together in the team and then we make a friends. Kalau siapa yang suka kawan-kawan, kita akan tambah lagi kawan lah. Itu the best, the beauty of this business. Alright, so next. Tu makan dia ada sate kambing kan. Tu best pula apa. Okay, alright, the next. Kita tengok cuci-cuci gambar silingan makan-makan dia dekat sana. Okay, siapa tak makan lagi mungkin lapar kan. Okay, next. Tu saya punya idola juga tu, Kak Su. Nampak tak dia punya makan tu besar. Kat sana makanan very very best gila. Okay, next. Itu saya. Sejak saya join Prudential, nampak positive growth kat situ. Dan saya punya mentor belah kanan tu Kusami, saya punya team member Dr. Arif, Mak Anwar dan sebagainya. Dan belah kanan tu Kak Ina yang cakap tadi, great mentor di Johor. Nampak tak dia punya kambing bakar tu, sate kambing. Very special, sedap gila. Alright. Okay, next. Nampak tak? Saya punya team member nampak besar kan. Okay, next. Okay, so dekat sana nak dapat makanan mudah, insyaAllah mudah untuk Chinese food. Gitu kita orang pergi jalan-jalan, makanlah. Time ni belum COVID lagi tau, belum COVID lagi. Lepas kita doakanlah COVID ni cepat-cepat hilang habis untuk kita repeat balik excitement bercuti bersama team members. Okay, next. Lepas dah makan-makan, ada sesi kan. Itu saya punya coach Suhaimi dengan founder MH9, saya punya agensi, saya punya unit. Sampai bercuti dia ada sesi lah untuk macam mana nak setting balik bisnes dan sebagainya. Belah kanan tu selingan tiba-tiba ada orang ajak main bola. Okay, next. Okay, next. Okay, and then kita orang extend ke Hong Kong. So because this trip is free and easy, so kita extend ke Hong Kong untuk ala-ala dah sampai kat sana lah. And then itulah very very short punya planning. Okay, jom kita pergi Hong Kong besok bla bla bla. Set, jadi. Pasal kita tu kepala, alhamdulillah jadilah percutian ke Hong Kong, extend ke Hong Kong bila kita berada di Shenzhen. Okay, next. Okay, so basically apa yang saya nak sampaikan daripada gambar-gambar saya share tadi, it's not the destination that where you are end up. Okay, mungkin you orang kat sini, you dah pernah pergi sana dan sebagainya. Tapi it's about the memory yang you create along the way. Faham tak? Maksudnya, kita mungkin dalam ni pernah travel. Mungkin tak berpeluang. Mungkin ini the platform untuk you all pergi travel dan sebagainya lah. Tapi yang penting nak cakap kat sini adalah, it's not about the destination. It's about macam mana you spend the event, because ini 100% sponsored by Prudential. Okay, walaupun sponsored free and easy, dia punya treatment is very super, alhamdulillah. So kita enjoy that moment tu sebab kita pergi bercuti. Okay, kita kerja penat-penat dan kita pergi bercuti. Ini one of the treatment. Tapi kalau Star Club lagi berlipat-lipat kali ganda dia punya treatment. Ini baru kontes biasa-biasa pun dah macam ni. Okay, alright, next. Okay, recognition. Kita pasal recognition. Okay, next. So basically, dalam Prudential ni, setiap TPC ataupun point yang kita dapat, Prudential akan recognize based on kita punya point tahun yang kita dapat. Contoh 1, 2, 5 TPC akan Prudential web planner, ada executive planner, senior web planner, premium planner. Nanti you akan jumpa you punya terusia untuk fahamkan balik lah. And then the most greatest recognition dekat Prudential is the MDRT. This is the worldwide recognition. Maksudnya ini adalah pengiktirafan dunia. Kalau you dapat title MDRT, you pergi US orang kenal you. You pergi dekat UK orang kenal you. Sebab ini adalah pencapaian yang satu dunia iktiraf. Bukan dalam Prudential, di mana-mana industri tagaful pun orang akan kenal MDRT. So on top of the commission yang macam saya cakap tadi, you pun akan di-recognize dengan pencapaian you. So benda ni for sure tak akan dapat dekat company lama saya. Bukan company lama tak bagus, tapi dari segi rewarding punya company, cara dia reward agent dan sebagainya tak sama. This how kita nampaklah mana satu kita nak go untuk next career. Okay, so next. Okay, untuk career path. Okay, next. Okay, so basically untuk career path ni, you all boleh pilih sama ada untuk fokus
untuk personal development as the agent. Nak jadi agent je sampai bila-bila. Boleh, tak ada masalah. So dia ada level dia. Operational Web Planner, Executive Web Planner, Senior Web Planner, macam dan MDRT macam saya cerita tadi. Tetapi the best thing adalah dalam business ni you all ada chances untuk develop you punya career dalam agency building. Develop agency and help people developing people. So kalau yang ada potential untuk develop people, dia akan pergi pada next career path, which is pada unit manager 1, unit manager 2, agency manager dan senior agency manager. So income dia pun nanti dia akan ada perbezaan lah. Cumanya dalam Prudential, dalam agensi kita, kita sangat-sangat encourage all of you untuk go further agency building. Because kita bukannya nak selamanya untuk jadi agent. So kita nak train juga untuk you dah belajar nak jadi agent, yang you boleh share benda tu dekat orang lain. Ini yang kita sedang buat sekarang. Kita nak share benefit kita sebagai agent, nak share macam ni income ni boleh buat kepada kita punya klien dan sebagainya untuk sama-sama dapat benefit daripada kita punya business. So macam pepatah tu kata, if you want go quicker, go alone. If you want go far, go together. Maksudnya kalau kita nak pergi jauh, kita kena berada dalam team. Alright, ini pepatah yang very famous dan benda tu work untuk kita punya business. Okay, so next. Ini career path income lah. Kalau web planner income dalam 5,000 ke 15 sebagai agent. Tapi bila range dah naik unit manager 1, range income akan berbeza. Mungkin 15 ke 25 possible income. And then unit manager 2, dia akan lebih lagi, 25,000 hingga 50,000, 25,000. Bila agency manager, more than that lah. Senior agency manager dia akan lebih lagi. Alright. So dia punya potential income tu, dia ada punya percentage daripada grup punya sale. Untuk lebih detail, saya rekomenkan awak untuk berjumpa dengan you all punya nutrition untuk diorang cerita lebih detail berkenaan dengan commission dan career path. Alright, so malam ni saya bagi introduction untuk you dapat gambaran lebih awal lah. Alright, so next. RGB. Apa itu RGB? Okay, next. RGB ni Retirement Gratuity Benefit. So mungkin orang kat luar sana, government staff dan sebagainya, orang fikir, sayanglah aku nak berhenti pasal aku ada pencen, aku ada RGB. So berita baik untuk siapa yang belum tahu lagi, dekat Prudential juga kita pun ada RGB. So this is the real case study. Kalau let's say dia jadi agent selama 2 tahun, let's say lah setahun dia buat 200,000 collection, and then selepas 2 tahun dia jadi unit manager 2 dan sebagainya, nanti dia berumur 60 tahun, potential retirement fund yang dia boleh create dengan RGB dengan Prudential lebih kurang 8 million something. Ini 35 tahun lah. So this collection start pada tahun kedua sebagai agent, percentage seperti mana yang saya share kat bawah tu, dia akan dapat. This is the real case study. Tapi kalau let's say you all buat lebih lagi, mungkin setahun you buat 300,000, mungkin 400,000, so more than that lah. Ini dari case study yang kita kirakan untuk RGB. So take this opportunity. Siapa-siapa yang bekerja government dah boleh bertukar mindset. Kadang-kadang tu government tu mungkin dia ada pertukaran dan sebagainya. So mungkin dah boleh buka peluang. Dekat sini pun ada juga. So nanti boleh discuss dengan introducer dan leaders untuk tahu lebih detail berkenaan dengan RGB. Alright, next. Okay, so opportunity. Then how to start. Okay, so saya tak ada masa banyak. Okay, next. So basically market kita di Malaysia so far hanya 35% yang ada coverage insurance. So lagi 65% tak ada. This is maksudnya market masih lagi boleh kita penetrate market, boleh masuk dalam market tu. Dan yang 35% tu lebih kurang dalam 11 juta rakyat Malaysia tu pun underinsured. Maksudnya coverage pun tak cukup. So kita akan educate rakyat di seluar sana untuk tahu dan macam mana dia nak ada protection, apa protection yang perlu ada. So tugas kita educate dia orang. Dekat luar sana masih ramai yang belum ada protection. Sekarang ni orang educated people akan entertain the new idea. Maksudnya orang semakin lama makin pandai. Bila makin pandai, orang akan entertain idea yang kita share. Fresh graduate ramai ada sekarang sebagainya. Orang makin lama makin pandai. Sekarang ni orang start mencari protection. Bila ada risk, orang start akan mencari. Macam contoh COVID. Bila berlaku COVID, 60% business insurance takaful increase because awareness dapat direct kepada diorang.
Okay, so peluang sangat-sangat luas. Jom bagi peluang kat diri kita untuk tahulah pasal benda ni. Okay, next. Okay, so this is opportunity untuk buat. Alright. Next, apa kita punya prospek? Okay, for sure lah prospek kita adalah orang-orang di sekeliling kita. Cuba check balik, mungkin kat sini you all dah ambil medical card, tapi family member dah ambil belum? Anak saudara dah ambil belum? Kakak semua dah ambil belum? Okay, kawan-kawan all of you dah ambil belum? Rakan sekerja, jiran dan sekeliling. Let's say kalau berlaku apa-apa dekat diorang. Let's say lah you all dah ada medical card sebagainya. Let's say lah anak saudara sakit perlukan kerawatan 60,000. Berapa yang you boleh ambil? Berapa yang you boleh bagi dekat diorang? Faham tak? So this is opportunity untuk korang untuk bantu orang di sekeliling korang untuk ada protection. Sekeliling korang join business ni lah, insyaAllah. Saya doakan. Okay, next. Prospek macam tadi, kita ada referral, kita ada friend. So daripada klien-klien yang kita close tadi, kawan kita, family sebagainya, diorang pun ada circle diorang juga. So this is very easy punya business. Kita hanya buat apa yang kita patut buat dan dia akan dapat networking tu, because let's say lah kita bagi awareness, diorang ambil dengan kita sebab trust, and then diorang akan based on kita punya servicing, diorang pun trust dan diorang recommend juga kawan-kawan dia, adik-beradik diorang dekat kita. So business is very easy bila dah lama. Pada awal-awal je tu mungkin susah sedikit, tapi insyaAllah tidak susah lah maksudnya. Dia menjanjikan benda yang pasti, orang cakap. Alright, so next. Okay, so berita baik untuk orang di luar sana, mungkin you all nak terus join full time dalam industri takaful, Prudential dengan ini memberi program khas kepada orang yang terus nak buat full time. Dia financial assistant, maksudnya bantuan modal permulaan. Bermula dengan 2,000 sebulan, 3,000 sebulan, 4,000 sebulan dan hingga ke 5,000 sebulan. So this kategori untuk ejen-ejen yang contracted dan terus join full time, Prudential akan bantu ejen-ejen ini sebulan bagi modal perniagaan untuk terus buat dalam bisnes ni. So this is dalam masa setahun dua, Prudential akan bantu berserta dengan training. Dia tak akan bagi dan biarkan, no. Program keras ni dia bagi financial assistant dan juga training yang lengkap untuk make sure you all berjaya dan perform lah dalam bisnes ni, insyaAllah. Alright, so next. Okay, so macam mana? Mula bertindak. Okay, very simple nak join. Kita ada 2 exam. Kita ada TBE, Takaful Basic Exam dengan PCE. So dua-dua exam ni macam kita exam JPJ tu, klik-klik ABC. Syarat dia dulu sahaja. And then perlu hadiri kelas lah, insyaAllah. So kita ada hari Isnin 8 malam di Sauki, Johor. And then pada hari Rabu pada 8 malam di Sauki, Johor juga untuk training. Alright, next. Okay, so semua bisnes perlukan modal, betul tak? Tapi bagi saya, modal permulaan untuk bisnes very kecil. Exam hanyalah RM80, and then PC exam RM85, and then resi aja RM70. Total dalam RM240 sahaja. Mana nak cari bisnes yang akan dapat yang ribu-ribu, puluh-ribu tu bermodalkan RM240 saja. So dalam masa beberapa minggu pun dah dapat balik modal ini. So berita baik untuk korang yang hadir pada malam ini. Okay, next. You all akan entitled untuk dapat gift voucher untuk kalau you all join, special untuk siapa kandidat malam ni, join malam ni, you akan dapat RM50 cash back untuk dah berjaya exam dan contracted as agent, valid sampai 14 Mei 2022. So get this opportunity, ambil peluang sebab hanya yang terpilih sahaja. Alright, okay, next. Okay, so ini saja kot sharing saya. Cuma saya bagi special thanks kepada all the leaders di Sagrut Johor, Kak Ina, Ustaz, Din, Kak Pai, Izzah, Zahid, Edwin, Akram dekat situ kan, saya punya partner, Dr. Ari sebagainya. Because it gives the opportunity untuk saya untuk share pengalaman saya, macam mana saya terjebak dalam industri takaful ni, dan alhamdulillah untuk develop saya punya career di dalam industri takaful. Alright, so saya rasa itu saja untuk malam ini. Kalau ada soalan, saya serahkan balik kepada kita punya MC. Silakan. Okey, terima kasih
saudara speaker kita, Tuan Fadil. Right. Okay, kita dah dengar sharing daripada saudara Fadil tentang career dia ataupun perjalanan sehingga sekarang, bagaimana dia bermula dan bagaimana dan apa yang dia capai dalam bisnes takaful ni. So, saya nak buka kepada sesiapa sahaja untuk bertanya kepada saudara speaker kita, saudara Fadil, tentang perjalanan beliau dalam industri takaful. Silakan. Ada tak soalan? Jika ada, unmute and then beritahu nama dan soalan. Ada tak? Saya buka kepada semua. Ada soalan? Kalau malu nak tanya boleh type je. Yes. So sementara tu saya ada soalan yang di PM direct kepada saya. Right. Saudara, soalannya okey, saudara Fadil, tak rasa rugi ke tinggalkan kerja dulu berbanding dengan kerja Prudential? Soalan ni macam lebih mungkin dia pandang kerja dululah. So boleh tak saudara Fadil ceritakan kenapa secara orang kata ringkas dan tak rugi ke? Right, silakan. Okey. Alright, terima kasih kepada soalan. Saya tahu siapa yang bertanya soalan tersebut. So basically, pernah tak dengar satu pepatah? Macam mana seorang company hebat tu, CEO tu menjadi seorang CEO yang hebat? So jawapannya adalah CEO tu menjadi seorang CEO yang hebat sebab dia telah membuat keputusan yang hebat dan tepat. So bila kita tanya balik CEO tu, kenapa macam ni boleh dapat buat keputusan hebat ni? CEO tu jawab, saya buat keputusan ni sebab saya dah banyak melakukan kegagalan. Dengan banyak melakukan kegagalan, saya dapat identify lah apa satu yang betul, mana salah. So daripada jawapan tu saya dapat simpulkan adalah bila saya dah buat banyak benda sebelum ini, macam saya cerita tadi, income, passive income, portfolio income, kerja dan sebagainya. So alhamdulillah, saya tak cakap career lain tak bagus. Kita memerlukan each other, engineer, proto engineer, lecturer dan sebagainya. Semua kita memerlukan each other, semua bagus. Tetapi based on pengalaman saya, pengalaman saya dah buat bisnes berbagai-bagai, and then saya nampak career dekat Prudential. Saya nampak pertama is the sustainability. Contoh, saya kerja engineer. Saya nampak increment saya sekian-sekian. And then saya plotting macam mana untuk jadi 5 tahun. Saya tengok saya punya senior 5 tahun. Tengok dia punya lifestyle, dia punya income sebagainya. Kalau aku stay dekat that company, aku akan dapat macam tu. Dan saya buat bisnes juga. Kita tengok siapa yang buat bisnes ini. Tengok dalam masa 5 tahun. Kalau aku stay, income aku, bisnes aku jadi macam tu. So dengan Prudential pun saya dah go through. Alhamdulillah, depan mata saya dah nampak saya punya the great mentor, bonus, rumah, kereta dan sebagainya. So I think this is the right platform lah saya nak cuba. Saya masih baru 2019 sebagai part time, full time. So still struggle, still nak fight for income, nak bagi the best untuk family. Doakan saya. Cuma saya dah ada orang yang saya boleh copy and paste untuk buat. So that's why jawapan saya adalah saya very confident dengan this career. Alhamdulillah, saya doakan saya doakan untuk saya berjaya dalam career ni lah. Alright, so menjawab tak soalan tu? Alright, okay. InsyaAllah sangat-sangat menjawab. Alright, terima kasih. Jom, ada lagi soalan daripada chat. Okay. Right, saya ambil satu daripada chat. Okay, dari segi target TPC untuk full time agent. Okay, itu tak apa. Untuk soalan Ain ni, nanti dia akan refer kepada waktu breakout room. So nanti kat situ kita akan discuss secara detail dengan introducer. So soalan yang lain, masa awal jadi agent, pernah tak rasa down, lost, give up? Kalau ada, macam mana nak control mood tu ke positif semula? Bagaimana tu? Soalan daripada Afiq. Alright. Okay, terima kasih Afiq. So bagus soalan tu, sangat-sangat bagus. So basically bila jadi agent ni ataupun takaful consultant ni, bukan dalam industri takaful pun, mana daripada kerja pun kita ada ups and down. Pernah tak tengok kalau orang sakit jantung dia punya tu,
turun naik, turun naik, turun naik, betul tak? Ups and down, ups and down. Tapi kalau dia mendata je, macam mana orang tu dia akan mati. Sama juga dalam bisnes, takaful dan mana-mana bisnes pun. So kita ada ups and down. So itulah the beauty dalam sesuatu benda, dan satu bisnes dalam Prudential Star Group terutamanya, bila kita berada di bawah, yang penting macam mana tim kita nak tarik balik ke atas. That's why kadang-kadang tu orang join satu agency ataupun satu company, ada yang berjaya, ada tak berjaya. Dia bergantung kepada environment tempat kerja kita dan team members di sekeliling kita. Siapa kita adalah siapa 5 orang di sekeliling kita. Okay, so kalau kita berada dalam positive team, yang mana kalau kita tiba-tiba berasa loss, itu normal. Semua orang menangis dalam kereta, isi minyak, kadang-kadang pakai duit kertas RM1. Semua saya rasa kat sini semua ejen pernah melalui. That's the the success story yang you all akan cerita dekat you punya ejen-ejen nanti. So that's why kena berada dalam team, selalu pergi training. And then inilah macam mana nak control tu, berada dalam team tu untuk make sure bila kita ada masalah kita akan naik balik. Okay, itu antara yang saya buatlah. Okay, so saya percaya dekat sini pun mengalami perkara yang sama, bukan dalam bidang takaful saja, dekat lain pun sama juga. Cuma yang menjadi masalahnya kalau let's say lah you down dekat satu company, you cerita dekat orang. Contohlah dia fight untuk naik pangkat kan, dia awak cerita awak down kan, dia akan tepuk tangan. Sebab apa? Dia ada potensi untuk naik. Dia tepuk tangan, yes dia down, so aku kena perform. Itu culture dekat company lama saya dulu lah. Agak Prudential tak ada benda tu, insyaAllah. Itu saja. Hopefully Zaki, Afiq menjawablah soalan ni. Alright, okay, betul soalan daripada Afiq. Okay, harap Afiq dapat idea lah. Kadang benda ni kita rasa macam kalau aku down, sebenarnya even kerja kita sekarang pun kalau bos kita marah pun kita down. So benda tu semua tempat kerja ada, cuma bagaimana kita nak handle down tu supaya kita akan rasa lebih semangat semula. Sama je bisnes mana-mana. Alright, kita ada satu lagi soalan daripada Akmal. Kalau saya lepasan diploma OSHA, tak ada kena-mengena pun dengan bisnes, boleh tak kalau saya nak join full time agent? Boleh tak? Dia tak. Alright. So soalan daripada saya tadi, daripada Akmal, boleh sangat, tak ada masalah. Sebab saya pun bukan dalam bidang sale. Saya mechatronic engineering, master mechatronic juga. Memang mesin je, main komputer, coding, tekan hijau jalan, tekan merah berhenti. Itu je kerja saya lah dulu. So tak ada dalam sale. Boleh sangat nak full time. Cumanya nanti you akan jumpa introducer, nanti kan adalah cara-cara nak buat. The best adalah dalam bisnes ni is about, pertama sekali, you kena ingat dalam bisnes ni nombor satu adalah attitude. Kalau you tak ada attitude yang bagus, you tak boleh belajar, susah. Orang yang ada good attitude dia boleh belajar. Kalau orang yang tak ada attitude, dia sombong, dia tak boleh belajar. Faham tak? Ayat kasar dia adalah orang bodoh memang tak boleh diajar. Kalau orang cerdik ataupun good attitude, insya-Allah. So benda tu boleh digilap. Walaupun tak ada dalam sales, nak kena ingat bisnes ni adalah copy paste. Kita follow apa yang mentor kita buat, insya-Allah. So ada satu pepatah kata dalam bisnes ni dia punya success is guaranteed. Yang menjadi indicator adalah diri kita. Follow 100% kata ataupun tidak. Faham tak? Maksudnya kita buat tak apa yang sepatutnya kita buat. InsyaAllah kalau kita buat, insyaAllah boleh dan possible sangat-sangat. So saya doakan Akmal, insyaAllah jumpa nanti awak punya jurusan, awak cerita, bincang, insyaAllah saya doakan awak berjaya dalam bisnes ni, insyaAllah. Amin. Assalamualaikum. Okay, silakan. Silakan. Apa misi dan visi abang dalam jangka masa yang pendek bila first time abang join Prudential ni? Oh, misi dan visi. Soalan kelas ni Afiq. Okay, alright. So, bagus soalan tu. Best. Boleh saya jawab So, basically, misi dan visi dulu, saya turn to full time. Turn to 2015. Normally lah, bila kita buat sesuatu benda, kita punya planning untuk buat. Betul tak? Kenapa kita nak buat bisnes dan sebagainya? At the first place, saya join Prudential part time adalah untuk saya punya caruman medical card, hibah dan sebagainya secara percuma. Saya nak buat commission tu boleh bayar balik saya punya bayaran bulanan tu. Itu first idea saya join as the part time. Mungkin you boleh try dulu.
Contoh awak dah ada takaful betul tak Afiq? Awak dah ada insurans kan? Dengan yang jawab betul tak? Contohlah awak bayar 200 sebulan. Why don't kalau aku ambil exam? Why don't kalau aku ambil exam and then aku share benda ni dekat kawan-kawan aku. Bukan awak nak jual barang dekat dia orang. Awak share, aku ambil medical card lah. Kalau aku sakit sikit-sikit aku ada 200,000 kalau aku masuk hospital. Okay? So awak share je benda tu. Betul lah Afiq, aku nak buat jugalah. Ada awak tolong sign up untuk dia. Dapat RM50 seorang. Tu baru seorang. Dah 10 orang dah dapat 500. Dah settle. Buat pula untuk adik-beradik awak. So try untuk cuba try dulu bagi peluang untuk diri. Aku boleh lah buat. Income aku dah sama lah dengan kerja engineer ni. Contoh. So the best part adalah bagi peluang pada diri untuk mencuba. Tak rugi pun. Sangat-sangat tak rugi. InsyaAllah. Alright, menjawab tak soalan? Itulah dia punya short term mission. Long term mission nanti jangan risau. Company akan guide korang apa benda nak buat dan sebagainya. Just follow saja. Terima kasih. Sama. Terima kasih kepada yang saudara yang bertanya. Right, saya ada satu soalan lagi PM untuk saya ni. Okay. Dia tanya lah. Dia banyak soalan yang bertanya. Okay. Malu nak type. Okay. Saya ni nak buat secara part time. Adakah boleh saya dapat income yang seperti yang ditunjukkan tadi? Mungkin income yang part time agent 3,000 sehingga 15,000 tu. Adakah possible untuk part time agent ni dapat? Boleh tak saudara share sikit? Okay, so basically saya jawab soalan ni sebab ini based on true story. Saya part time lama 2015. Kononnya saya rasa kalau aku tak ada dekat company lama tu akan bankrupt. So saya punya mindset dululah. Tapi saya sayangkan business potential ni sebab dah ada income kan. So very very possible saya dapat reach income lebih kurang dalam 3-4 ribu jugalah sebelum saya turn to full time. Alhamdulillah, bila saya turn full time barulah saya really work untuk dapat better. So itu tak banyak. Orang lain lagi banyak. Maksudnya contoh diberi pilihan, awak kerja sebagai contoh awak kerja sebagai engineer dapat gaji 5,000 sebulan. Kerja pagi sampai malam setiap hari 6 hari seminggu. Tapi you buat full time, tiba-tiba dapat separuh gaji. Tapi masa you boleh manage. So itu mungkin menjadi indikator untuk kalau you buat full time, you akan dapat double ataupun lebih. Okay? Itulah you punya potensi diri. So basically you akan dapat benda tu kalau betul-betul you buat. Dan the best part adalah saya percaya dekat sini, dekat tempat kerja lama korang, you all seorang pekerja yang bagus. Betul? Cuma apa yang kita bantu dekat sini, kita pindahkan bagus you all dekat kerja tempat lama tu ke tempat baru. Okay, so insyaAllah kita garanti 100% berjaya lah dengan syarat you follow rules and regulation cara-cara untuk sebagai seorang ejen. Sangat-sangat possible. Sangat possible part time untuk dapat income macam kita tunjuk tadi. Saja. Alright, terima kasih. Saya ada lagi tapi saya rasa soalan-soalan ni mungkin boleh ditanya waktu break up kepada dengan unit nanti. So lepas ni kita akan pecahkan setiap kandidat ataupun future agent kepada unit masing-masing dan bertemu dengan introducer. Alright. Okay, kalau kat sini saya nak ingatkan semula